Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasabahal khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Hayya bil Arabiyah. Jom berbahasa Arab. InsyaAllah, al-yawm sanatahaddas an ismil isyarah. InsyaAllah pada hari ini kita akan berbicara tentang isim isyarah, iaitu kata tunjuk. Dalam bahasa Inggeris, kita akan belajar dalam bab demonstrative noun. Ismul isyarah ataupun disebut juga isim isyarah, iaitu kata tunjuk. Boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, lil qarib. Yang kedua, lil ba'id. Apa maksud lil qarib? Lil qarib iaitu kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Sedangkan lil ba'id menunjukkan sesuatu yang jauh daripada kita. Antara contoh isim isyarah lil qarib iaitu haza dan hazihi. Manakala antara contoh isim isyarah lil ba'id iaitu zalika dan tilka. Tayyib, hayya nanzur ila ismil isyarah lil qarib. Baiklah, sekarang mari kita lihat contoh isim isyarah lil qarib. Perkataan haza yang bermaksud ini. Perkataan haza digunakan untuk menunjukkan seseorang lelaki yang mana lelaki tersebut berada berhampiran dengan kita. Perkataan haza juga boleh digunakan pada benda yang mana perkataan benda tersebut tidak mempunyai ta marbutah di akhirnya. Sebagai contoh, perkataan qalamun. Maka tidak kita dapati ta marbutah pada akhir perkataan qalamun. Qalamun bermaksud sebatang pen. Maka kita perlu menggunakan isim isyarah haza qalamun. Ini berbeza dengan penggunaan isim isyarah hazihi. Isim isyarah hazihi digunakan untuk menunjukkan seseorang perempuan yang mana perempuan itu berada dekat dengan kita. Ataupun perkataan hazihi juga boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda itu berada dekat dengan kita. Dan perkataan bagi benda tersebut diakhiri dengan ta marbutah di belakangnya. Nanti kita lihat contoh satu persatu. Ini pula adalah contoh isim isyarah lil ba'id. Perkataan zalika digunakan untuk menunjukkan seseorang lelaki berada jauh daripada kita. Perkataan zalika juga boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda itu berada jauh dari kita, yang mana perkataan benda tersebut tidak mempunyai ta marbutah di akhirnya. Sedangkan penggunaan tilka digunakan untuk menunjukkan seseorang perempuan yang berada jauh dari kita, serta boleh juga digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda yang mana perkataan benda tersebut
diakhiri dengan ta marbutah di akhirnya. Maksud zalika dan tilka adalah itu. Ini adalah contoh isim isyarah lil qarib. Hadza, ini. Hadza Ahmad, ini Ahmad. Kita tidak boleh menggunakan perkataan hadhihi kerana Ahmad itu sendiri adalah seorang lelaki. Ini pula adalah contoh isim isyarah lil qarib bagi perempuan. Perkataan hadhi digunakan untuk menunjukkan seseorang itu adalah perempuan. Hadhihi Fatimatun, ini Fatimah. Perkataan hadhihi tidak boleh digunakan untuk lelaki. Ini pula adalah contoh isim isyarah lil ba'id. Perkataan zalika digunakan untuk menunjukkan seseorang lelaki itu berada jauh daripada kita. Sebagai contoh, zalika Zaidun, itu Zaid. Perkataan zalika tidak boleh digunakan untuk perempuan. Ini pula adalah contoh isim isyarah lil ba'id untuk perempuan. Perkataan tilka yang bermaksud itu. Tilka Zainabun, itu Zainab. Perkataan tilka tidak boleh digunakan untuk lelaki. Mari kita lihat pula contoh isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan kita. Baitun adalah bermaksud rumah. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Kenapa kita menggunakan perkataan haza? Tidak kita gunakan perkataan hazihi. Kerana perkataan baitun tidak ada ta marbutah di akhir perkataannya. Maka kita perlu gunakan isim isyarah haza. Tidak boleh kita gunakan hazihi. Ini adalah contoh penggunaan perkataan hazihi untuk menunjukkan benda yang mana perkataan itu mempunyai ta marbutah di akhirnya. Madrasatun bermaksud sekolah. Hadhihi madrasatun, ini sebuah sekolah. Kenapa kita perlu menggunakan perkataan hadhihi? Kerana madrasatun adalah perkataan yang di akhirnya ada ta marbutah. Maka kita perlu menggunakan hadhihi. Tidak boleh kita menggunakan haza. Kerana haza hanya digunakan pada benda yang mana perkataannya tidak diakhiri dengan ta marbutah. Hadhihi digunakan pada perkataan yang mempunyai ta marbutah. Ini pula adalah contoh penggunaan perkataan zalika, yang mana perkataan zalika digunakan untuk menunjukkan sesuatu benda itu berada jauh daripada kita. Dan perkataan benda itu sendiri tidak mempunyai ta marbutah di akhirnya. Sebagai contoh, perkataan masjidun. Zalika masjidun, itu sebuah masjid. Jadi perkataan masjidun tidak kita dapati di akhirnya ta marbutah. Sebab itu kita menggunakan isim isyarah zalika. Sedangkan perkataan tilka digunakan
untuk menunjukkan sesuatu benda itu berada jauh dengan kita dan digunakan pada perkataan yang mempunyai ta marbutah di akhirnya. Sebagai contoh, tilka sayyaratun. Itu sebuah kereta. Kita tidak boleh menggunakan perkataan zalika sayyaratun kerana zalika hanya digunakan pada perkataan yang tidak ada ta marbutah di akhirnya. Mari kita lihat pula beberapa contoh yang lain yang menggunakan perkataan haza dan hazihi. Gambar yang pertama, gambar arnab. Arnab di dalam bahasa Arab disebut arnabun. Jika kita ingin menyebut ini arnab, maka ayat yang kita perlu gunakan adalah hadza arnabun. Ini arnab. Kerana apa kita menggunakan hadza? Kerana perkataan arnabun tidak ada ta marbutah di akhirnya. Contoh yang lain, orin. Dalam bahasa Arab, orin disebut burtuqalun. Maka jika kita ingin menyebut ini buah orin, maka kita menggunakan perkataan hadza. Hadza burtuqalun. Ini buah orin. Begitu juga dengan gambar yang ketiga, sebiji kobis. Kobis di dalam bahasa Arab disebut kurunbun. Jika kita ingin berkata ini kobis, maka kita perlu menggunakan ayat hadza kurunbun. Ini kobis. Gambar seterusnya. Gambar seekor kura-kura. Kura-kura di dalam bahasa Arab disebut sulahfatun. Maka penggunaan isim isyarah lil qarib yang sesuai untuk kura-kura adalah hazihi sulahfatun. Ini seekor kura-kura. Gambar di bawah adalah sebiji apple. Apple di dalam bahasa Arab disebut tufahatun. Jika kita ingin menyebut ini sebiji apple, maka kita gunakan hadhihi tufahatun. Ini sebiji apple. Kita tidak boleh menggunakan haza tufahatun kerana perkataan tufahatun di akhirnya terdapat ta marbutah. Baiklah. Contoh yang terakhir. Kacang panjang. Di dalam bahasa Arab, kacang panjang disebut fasuliyatun. Jika kita ingin menyebut ini kacang panjang, maka kita gunakan hadhihi fasuliyatun. Kerana apa kita menggunakan hadhihi? Kerana perkataan fasuliyatun diakhiri dengan ta marbutah. Jelas ya? Baiklah. Baiklah. Mari kita lihat pula contoh penggunaan zalika dan tilka. Ingat semula yang kita belajar tadi, zalika dan tilka digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Zalika dan tilka bermaksud itu. Zalika arnabun. Itu arnab. Kenapa kita menggunakan perkataan zalika? Kerana perkataan arnabun tidak diakhiri dengan ta marbutah di akhirnya. Maka kita menggunakan zalika. Gambar seterusnya, sebiji oren. Zalika burtuqalun. Itu sebiji oren. Tidak boleh kita menggunakan tilka burtuqalun
kerana tilka hanya digunakan pada perkataan yang mempunyai ta marbutah. Gambar seterusnya, sebiji kobis. Zalika kurunbun. Itu sebiji kobis. Seterusnya, tilka sulahfatun. Itu seekor kura-kura. Perbezaan zalika dengan tilka, cuba lihat pada perkataan yang berwarna merah itu, kita dapati di akhirnya ada ta marbutah. Maka isim isyarah yang perlu kita gunakan adalah tilka. Tidak boleh kita menyebut zalika sulahfatun. Kerana apa? Zalika hanya digunakan untuk perkataan yang tidak mempunyai ta marbutah. Gambar seterusnya, sebiji apple. Tilka tufahatun. Itu sebiji apple. Kita gunakan perkataan tilka kerana tufahatun itu ada ta marbutah di akhirnya. Dan seterusnya, perkataan fasuliyatun, maka kita gunakan isim isyarah lil ba'id. Tilka fasuliyatun. Tidak boleh kita menggunakan zalika fasuliyatun. Hal antum fahimtum? Alhamdulillah. نكتفي بهذا القدر. أرجو لكم أن تفهموا ما درسنا في هذا اليوم. شكرا على حسن انتباهكم. Thanks for your attention. وإلى اللقاء. مع السلامة.